Hari ni hari ke 17. Hari ke 17 3 bulan 4 2020. Sekarang ni pukul 11.47 pagi. Saya tak sempat nak balas komen lagi dekat YouTube. Terima kasih banyak saya tengok macam-macam komen positif daripada korang. Terima kasih banyak. Dah 2 hari ni tak sempat saya nak tengok lagi. Saya buat editing PC Shifu saya, Abang Zahar Azhar Yusuf nak troubleshoot PC ni. PC ni rasanya saya dah test untuk try format tapi tak boleh. Saya tak restarting slow. Maksudnya macam ada masalah pada hard drive dia. PC Abang Zahar dengan PC saya ni sebenarnya lebih kurang usia sebenarnya. Sebab saya buat first, lepas tu second Abang Zahar buat. Lebih kurang sama usia. Dan kalau SSD tu rosak, logik nak tengok apa masalah macam ni. Fina tak shower lagi. Shower dulu. Nak main PC, Fina nak tengok Wall E, nak playing game. Fina need to shower first. Pencil color. Yes. Nak game kit one. Okay, shower first. Okay. Tiba-tiba jadi okey juga. Saya check BIOS dia. Kalau ikutkan sebenarnya tak normal sebenarnya macam ni. CPU temperature untuk idle, maksudnya PC ni tak ada buat apa-apa pun, just on macam biasa je. On idle 75 darjah Celsius. Tinggi ni. Macam PC tengah render. Error tu maksudnya dia dah over limit speed. Dia dah throttle speed. Maksudnya CPU akan jadi makin slow sebab panas sangat. Ada masalah pada temperature. Tapi yang tak hidup tu ada masalah lain tu. Walaupun CPU kita panas, tetap akan boleh on juga macam biasa. Tapi ni menunjukkan ada masalah lain. Mungkin masalah pada hard disk. Saya kena check dulu. Macam mana nak check hard disk ni? Saya tak ingat lah. Tak boleh lah. Nanti pula. Boleh dek. Tak boleh. Boleh dek. Tak boleh. Boleh lah. Nanti petang nanti pula. Nak makan. Nanti petang nanti. Begini. Petang nanti. Semua detect lagi. Tapi walaupun detect, nampak hard disk Western Digital 500GB ni mungkin problem. Smart status back, backup and replace. Maksudnya ada hard disk yang problem. Western Digital 500GB ni kita cabut dulu. Hard disk ada 2 betul. So ada SSD. Sebab saya tak tahu mana-mana satu yang 500GB sekarang ni. Sebab saya nak test je dulu. Saya cabut je dulu SATA kabel untuk dulu hard disk ni. Yang kita run tengok boleh hidup ke tak boleh hidup. Sebab kadang-kadang hard disk yang slow akan menyebabkan sistem kita jadi slow. Tak ada masalah. Problem ni sekarang ni pada hard disk. Dan kita nak cabut satu yang 500GB ni. Mungkin dia boleh pakai lagi. Kita nak test tengok pula hard disk tu boleh pakai ke tak boleh. Ni hard disk yang detect problem tu, Western Digital 500GB. Kita nak test tengok dia boleh baca ke tak boleh baca. Sebab kadang-kadang memang dia detect error. Tapi mesti boleh baca untuk kita ambil data kat dalam dia ke. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Kalau detect lagi, alhamdulillah. Kalau tak boleh baca, maksudnya sebab tu kita kena sentiasa ada hard disk baru untuk kita. Apa-apa yang kita simpan ni, kita kena sentiasa ada 2-3 backup untuk masa akan datang. Sebab kalau dalam satu hard disk je, jadi masalah. Siapa? Salam. Ada sampai kat okey. Tengah-tengah nak repair PC, ada datang satu biji laptop lagi daripada Saleh Rosul, member Facebook saya. Member saya juga yang main kamera sekali. Saya tak pernah lepak sekali dia, cuma pernah jumpa-jumpa macam tu je. Tapi dia bagus. Dia jalankan projek pembersihan pantai seorang-seorang diri.
Antara insan yang bagus, bersihkan pantai seorang diri. Maksudnya bila dia jalan-jalan kat pantai, dia jumpa sampah, dia kutip. Dia siap ada pengepit tu lagi apa semua. Tu saya ada plan juga sebenarnya untuk akan datang. InsyaAllah saya nak jadikan satu video. Tapi tak apa, jangan cerita. Idea-idea macam ni kita tak boleh cerita sebab takut tak jadi lah. Kita buat dulu. Rezeki sampai macam tu lah. Kadang-kadang kita tak sangka kan. Ingat pada Allah. Rezeki tu datang pada Allah, InsyaAllah. Sebab tadi PC ni dia dah tunjukkan simptom yang bila idle suhu sampai 75%. Sepatutnya bila idle ni dalam 40-50 macam tu je. Kalau 70 ni tak lama, jadi saya nak try tukar thermopage dulu. Sebelum saya cuci semua, saya tukar thermopage dulu. Tengok macam mana dia turun ke tak suhu dia tu. Kalau tengok thermopage ni, saya rasa last ni 4 tahun lepas ke 5 tahun lepas, 2014, 2015 macam tu lah. Dia punya tahap kering. Rasa saya 70% alkohol, spirit. Processor. Yang ni i7 4770. Bukan K version, bukan yang overclock version. Macam saya punya overclock version. Masuk thermopage sikit. Tak sikit lah. Masuk secukup rasa. Bagi saya suka style macam ni. Dia benda ni biar terlebih tak apa, jangan terkurang. Terkurang jadi panas tak. Terlebih tak ada masalah, cuma dia melimpah je. Lepas simpu kotor, kita bersihkan dulu sikit. Sekarang kita masuk BIOS dulu untuk kita tengok suhu, perbezaan suhu sebelum kita tukar thermopage tadi dengan selepas. Sebelum tadi 75 darjah Celsius. Sekarang ni maksudnya ni memang temperature biasa untuk idle. Dia akan meningkat sampai 60 biasanya, 60 lebih. Sebab processor ni model yang panas. S12 ni 4770K ni antara model yang panas. Tapi dia insyaAllah tak akan sampai dalam 70. Tapi okey lah. Tadi kita on je sampai tu naik 75. Maksudnya memang ada something wrong. Dan kalau kita nak lagi best, kita stress test. Tapi stress test ni untuk PC yang apa orang cakap betul-betul workhorse kita. Kita betul-betul nak kita stress test ni betul-betul kita nak tengok tahap mana dia boleh pergi. Tapi untuk PC Abang Zahar ni rasanya tak perlu. Jadi okey, settle untuk kerja hari ni. Hard disk yang rosak, ingatkan tadi kena format, tak payah pun. Hard disk ni je yang problem. Hard disk ni memang macam tu, bila dia problem, salah satu kalau kita ada banyak hard drive dalam tu, salah satu problem dia akan jadi slow. Dan bila kita cabut, dia jadi okey balik. Kalau tak, dia sangkut kat Windows, nak running tak boleh. Sekarang kita nak sambung proses, nak bersihkan PC ni secara total pula. Okey. PC Abang Zahar ni nampak macam serabut. Saya buat ni dulu pun saya ingat 2-3 jam macam tu orang guna. Sebab ada masa banyak, kita buat cable management sikit untuk PC ni. Simple-simple lah. PC macam ni sebenarnya susah sikit untuk buat cable management tu. Tapi boleh. Sikit-sikit bagi nampak tak serabut sangat bahagian ni. Nama dia graphics card Nvidia GTX 660. Molex cable ni buat PC nampak serabut. Dah 4 tahun pun Molex cable tu duduk atas graphics card.
Dan kalau potong pun tak jadi masalah. Jadi saya potong je lah. Yakin je main potong-potong orang. Habis kita potong untuk jadikan lebih baik. Okay ni bolehlah sikit-sikit kabel management simple-simple. Sorok sikit pada dia berkumpul, berserabut sini, biar berserabut dalam sikit. Tak nampak sangat. Elvin Ko. Ada projek sikit dengan Lupi dengan mesin ni. Jom. Projek kowe dengan Lupi. Sekejap. Kena masuk dalam vlog saya ni. 3 tahun lebih duduk sini. Plug ni tak tukar-tukar. Yang ni plug aircon sebenarnya. Penyewa sebelum duduk. Plug aircon ni kita boleh tukar. Dia punya ni untuk biasa punya. Macam mesin basuh ke apa, dia nak kena guna plug macam ni. Single socket macam ni je. Tak boleh pakai yang double, triple apa semua benda tu. Sebab nanti cair benda tu. Itu belajar daripada kesilapan ni tak. Light brown, neutral blue. Jangan salah pasang ni. Salah pasang dia ni habis shot. Yang ni pun saya tanya kedai elektrik tu, boleh ke kalau plug yang aircon yang 15A nak tukar kepada 13. Saya cakap tak ada masalah, boleh tukar je. Sedekah je lah kat penyewa akan datang. Plug ni Dek, si belik dek. Ya. Si belik manjak atas ni. Tengok. 3 tahun duduk sini baru tukar. Elok. Bismillahirrahmanirrahim. Mesin ni saya pun tak tahu apa function dia. Untuk plasma ionizer, air purifier macam tu. Saya ada projek sikit dengan Lupi dengan untuk mesin ni. Lepas tu dia tinggal kat rumah saya dulu kejap. Biar elok tinggal terus mesin ni. Kita test dulu lah, tengok macam mana keadaan mesin ni. Tak tahu, saya pun tak pernah try. Tapi halang-halang tu apa kata kita godek sikit. Tadi saya dah try buka sikit sebab saya tengok ada sampah-sampah kat dalam ni. Buka di atas. Ada filter benda ni. Filter dia nampak okey lagi. Okey. Rasanya mungkin ada skru kat sini. Tapi dah tak ada. Dan ni untuk persediaan syuting. Saya dengan Lupi plan untuk shoot video satu untuk produk Kowe ni. Sebab Lupi ni dia ejen Kowe, saya ejen Kowe yang tak jadi. Betul ke produk ni boleh menyegarkan udara sebab dia ada ion plasma apa semua ni. Lupi ni galu kat rumah saya untuk saya test dulu macam mana keadaan produk dia ni. Kita orang bagi test, kita test kan. Sebab tak ada wangi kat rumah saya sekarang ni, saya gunalah kopi. Kau boleh bawa kopi je dalam bilik. Best tak? Hari ni hari yang busy. Alhamdulillah ada rezeki untuk saya insya-Allah. Hari ni repair PC, repair laptop. Busy tapi seronok. Seronok ada kerja kita nak buat. Kita tak duduk saja. Saya reply komen tadi, ramai yang suka saya bercakap. Ramai yang suka saya bebe, ramai yang suka saya cerita kan. Saya kongsi pengalaman. Dan kalau korang nak kongsi pengalaman kat bawah tu, dekat ruangan komen tu, korang kongsi je, tak ada masalah. Mana tahu saya boleh jadikan salah satu topik untuk saya bercerita. Dan hari ni saya rasa saya nak cerita juga berkenaan pasal saya je.
pasal macam mana saya boleh repair laptop, saya boleh pandai repair laptop, saya boleh repair phone dan semua benda tu kan. Tu semua apa-apa yang saya belajar bukan melalui ada saya masuk kelas, tapi pada asalnya saya belajar daripada buat sendiri je. Buat sendiri. Adalah orang yang ajar saya macam pasal komputer ni, pak saudara saya dulu. Dia main komputer sekejap, lepas dia ajar saya format PC apa, dia dah tak main dah komputer ni apa semua. Tinggallah saya main lagi. Dulu dia main motor macam tu, dia dah tak main lah motor. Tinggallah saya lagi yang masih meminati motosikal lagi. Macam tu lah. Lepas tu saya belajar dekat UUM, saya tak ada, first sem saya tak dapat PTPTN tau. Dan saya pening waktu tu, macam mana saya nak cari duit, saya nak buat belanja kan. Nenek saya ada bagi sikit bulan-bulan, kadang-kadang dia ada bagi. Tapi ya sebab kita belajar ni, kita masih memerlukan duit yang banyak juga untuk kita makan, untuk kita belanja kat sana. Biasa remaja sampai menitik air mata, aduh tak dapat PTPTN ni, macam mana aku nak survive kat sini. Sebab orang lain semua tu ada duit, saya antara kalangan yang tak ada duit kan. Dan saya kat sana pun tak pergi berjalan apa. First sem masuk, habis orientasi 7 hari orientasi, seminggu orientasi, tak ingat 5 hari ke 7 hari. Saya tengok senior-senior saya waktu tu ada yang buat iklan repair laptop lah, apa yang tampal kat dinding-dinding DPP, YAB apa semua ni. Dewan Penginapan Pelajar ni. Lepas dia belajar kat sana panggil, waktu tu panggil DPP, Dewan Penginapan Pelajar. Macam saya stay dekat DPP YAB. Habis je orientasi tu saya pergi print iklan nak format laptop, RM10 sekali antivirus, kabel SCART tu RM15. Tu saya iklan nak cari duit punya hal. Point saya kat sini, walaupun kita belajar kan, ni untuk adik-adik untuk abang-abang boleh juga. Cari apa yang korang minat nak buat sebagai untuk skill kehidupan korang. Maksudnya dengan skill ni, insya-Allah lah kan, korang tercampak kat mana-mana pun, insya-Allah korang boleh cari makan dengan skill apa yang korang suka buat. Contoh macam repair PC ke, repair laptop ke, repair phone, buat wiring rumah. Saya wiring rumah saya tak pandai. Wiring rumah ni arwah ayah saya dulu wiring rumah, tak sempat sebab ayah saya meninggal. Arwah ayah saya meninggal waktu saya tadika lagi. InsyaAllah tu ada next topic juga, tapi belum lagi. Daripada suka-suka ni kadang-kadang boleh jadi bisnes. Kau salah, kau kacau aku ke tak? Ni Fina. Jangan tak? Ada member datang. Fina tengok tu. Tengok. Hari ni kes COVID-19 ada 217 kes baru, menjadikan jumlah total kes 3,733 kes. Hari ni antara yang tinggi jumlah COVID-19, kes positif COVID-19 ni. Dan ada 60 kes yang sembuh, menjadikan jumlah total kes yang sembuh 827. Dan ada 3 kematian hari ni. Total semua kematian sepanjang COVID-19 kat Malaysia ni ada 53 orang. Sekarang ni dah masuk fasa kedua PKP. Harapnya makin okey, keadaan makin okey. Sambung sikit point saya. Bila kita ada skill ni, kita tercampak kat mana-mana pun, insya-Allah kita boleh cari rezeki. Macam saya nak pindah daripada Rompin ke, saya macam tak risau sangat sebab untuk cari rezeki ni, sebab saya yakin boleh, insya-Allah. Sana pun banyak tempat belajar. Dan kalau ikutkan apa yang saya buat, macam saya repair komputer, saya tak tahu lagi market kat sana, tapi insya-Allah lah boleh. Dan ambil iktibar kembali waktu saya dekat UUM dulu, bila saya tak ada duit, saya buat kerja-kerja macam tu. Alhamdulillah sambutan okey kan. Sampai saya rasa kadang-kadang lepas habis belajar tu saya nak stay kat sana untuk teruskan benda tu. Tapi ya sebab kita dah lama kat sana kan, dah 3 tahun lebih kat sana. Bila saya balik Rompin, dan memang waktu tu saya kebetulan saya belajar bab kamera ni. Dan kebetulan saya ambil kat sana, saya ambil buat casting yang saya belajar kamera ni. Dan saya nampak peluang kat Rompin waktu tu untuk buat wedding photo, wedding video. Sebab saya dah lama kat Rompin ni, mungkin market kat Rompin ni kurang sesuai untuk kita buat benda tu secara profesional sebenarnya. Sifu saya, Abang Zahar, PC Abang Zahar tu tadi saya tak sempat nak ambil, dah siap dah semua. Saya pernah tanya juga dia, bang kalau saya nak jadi fotografer dekat Rompin ni, maksudnya saya nak buat secara full time dekat Rompin ni okey kan?
Saya tanya pengalaman dia sebab dia ada pengalaman yang lebih banyak kat company ni. Dia cakap okey je sebab sekarang ni orang kahwin pun tak tentu. Bukan hari Sabtu je sekarang ni orang kahwin. Memang betul. Waktu mula saya buat tahun 1, 2, 3 memang cantik perjalanan. Dan saya pun waktu tu saya yakin saya boleh buat kerja fotografer sebagai secara full time. Saya pun yakin tu. Dulu job tak ada masalah sangat. Hari satu waktu tu saya belum kahwin lagi. Job saya merata-rata sebenarnya. Saya pergi merata-rata. Saya pergi fotografer atau videografer ni, job kita tak semestinya kita stay dekat Rompin ni. Job kita static kat Rompin ni. Sebab saya cari job menyeluruh sebenarnya. Saya cari job sampai saya pernah pergi sampai ke Ipoh, sampai Terengganu saya pergi buat job. Tu kelebihan jadi fotografer ni. Dan kekurangan dia, tu kelebihan bila kita buat kerja yang tu kan. Tempat kita bekerja tu tak penting. Yang penting kita pandai cari job. Dan sekarang ni saya tak berapa pandai cari job. Tak tahu lah kenapa. Dan sekarang ni saya lebih fokus untuk buat YouTube ni. Kadang bukannya kita bosan. Dia memang, bila saya perhatikan, memang ketaran hidup seorang fotografer yang biasa-biasa macam saya ni memang macam tu. Kalau tengok orang lain juga pun sama juga. Dah sampai masa diorang stop buat benda tu. Ada benda yang saya kejar juga dulu dalam bidang foto ni. Tapi bila sampai satu tahap, kita usaha sampai dah buntu. Tak tahu kita usaha ni, kita dah buntu. Sampai tahap mana dah kita nak pergi. Tak nampak jalan dah. Cuma video apa yang saya buat daripada dulu sampai sekarang, alhamdulillah okey lagi. Dan sekarang ni nampak jalan okey sikit. Saya buat video dekat YouTube pula. Saya cuba fokus untuk dekat YouTube pula. Sekarang ni saya buat YouTube ni sebenarnya dah lama. Ada video-video lama dulu yang saya buat, mini dokumentari pasal Rompin ni. Saya buat pasal Bandar Lama. Saya buat pasal Masjid Bandar Lama. Ada 2-3 lagi. Tapi semua saya dah padam. Start daripada 2015 tu saya fikir saya nak start balik buat YouTube ni. Tu lah. Nanti yang sambung, tak dia akan jadi panjang lagi. Terima kasih banyak yang bagi sokongan, yang komen, yang reply komen apa semua. Saya minta maaf saya tak sempat saya nak reply semua. Dan kalau mana-mana kalau saya terlepas tu, komen je. Yang baru pula kalau saya tak reply. Saya cuma tak cukup masa je. Berterabur saya cakap ni. Tapi apa-apa pun, stay safe and just stay at home.